Baiklah, kembali dalam cerita-cerita di sebalik berita, sementara kita menantikan perkembangan terkini sidang minda ataupun sidang akhbar oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Syam Abdullah terkait dengan perkembangan terkini COVID-19 dijadualkan lebih kurang pada jam 5.30 petang. Ada saja signal yang diberikan oleh rakan-rakan di studio, nanti akan kami bawakan perkembangan secara langsung sidang akhbar itu. Baiklah, untuk waktu ini saya nak tunjukkan sedikit, ini adalah intipati laporan berita terkait dengan perkembangan laporan tentang PKP, yang mana 75 individu ingkar PKP di kompaun, 6 yang lain di reman, yang mana seramai 75 individu di kompaun, 6 di reman dan juga seorang dijamin atas kesalahan ingkar Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada Isnin 28 September 2020, yang mana Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengatakan 82 individu yang ditahan itu melakukan kesalahan tidak mengamalkan penjarakan fizikal, tidak memakai pelitup muka, gagal menyediakan peralatan merekod butiran diri serta aktiviti dalam pub dan juga kelab malam, yang mana Task Force Operasi Pematuhan yang diketuai oleh PDRM telah membuat 55,086 pemeriksaan semalam bagi memantau dan juga menguatkuasakan pematuhan SOP PKPP, dan dalam kenyataan yang dikeluarkan lebih kurang pada jam 2 petang tadi juga menyatakan sebanyak 3,025 pasukan pematuhan melibatkan 12,937 anggota telah membuat pemantauan lebih pada 3,000 pasaraya, 4,000 restoran, lebih pada 1,375 penjaja dan juga kilang, bank dan juga pejabat kerajaan. Untuk anda mendapatkan laporan dan juga artikel lanjut, terus ke astroawni.com, ada kami selitkan tentang laporan yang saya sebutkan itu tadi. Baiklah, untuk waktu ini cerita-cerita di sebalik berita saya nak bersama dengan Hilmi Malik. Hilmi baru saja pulang ke Bukit Kewangan kerana Hilmi membuat liputan tentang dialog awam bagi program yang disebut sebagai wawasan agenda kemakmuran bersama. Sebelum nak tanya apa tumpuan, apa mesej-mesej yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, kalau boleh sebab kita masih lagi bercakap tentang fasa pandemik COVID-19, kita tahu bila mana ada acara-acara yang melibatkan keramaian, jumlah yang tetamu yang agak ramai, pasti SOP kebersihan, SOP kesihatan dan juga keselamatan dititik beratkan. Kalau boleh, mungkin Helmi boleh kongsikanlah sedikit SOP dan juga norma-norma baharu yang dilaksanakan dalam event ataupun majlis itu tadi. Okey Fauzi, hari ini assignment yang saya pergi melibatkan program wawasan kemakmuran bersama 2030 ataupun dikenali sebagai WKB 2030. Tapi seperti mana kalau kita lihat, kita masih lagi dalam fasa PKPP ini, dan walaupun event itu dihadiri dengan ramai orang, jadi perkara-perkara ataupun aspek-aspek norma baharu seperti biasa dititik beratkanlah seperti biasa. Dan hari ini tempat itu berlokasi di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, KLCC. Dan apa yang saya lihat, kelebihan di tempat lokasi itu adalah dewan itu sangat besar. Jadi bagi saya, apa yang saya nampak, aspek untuk penjarakan fizikal itu tidak berlaku sebarang masalah lah kalau melibatkan keluasan dewan itu. Kalau kita dapat lihat dari segi penyusunan kerusi, dan kebiasaannya kalau kita masuk apa-apa mana-mana event sekalipun kita perlu scan. Tapi untuk hari ini sahaja fasa untuk kita masuk itu, saya perlu jalani 3 laluan yang perlu di scan aplikasi MySejahtera tu. Jadi saya lihat aspek penjarakan fizikal, SOP dan sebagainya itu memang amat dititik beratkan. Kadang-kadang bila kita nak membezakan, kita nak bandingkanlah kalau wartawan dan juga juru kamera yang membuat liputan sebelum daripada COVID-19 dan juga bila mana kita cakap tentang fasa pandemik ini, ada perbezaannya. Kalau bagi wartawan tu, kalau dulu macam anda lihat, saksikan sebentar ini penjarakan fizikal, kerusi-kerusi diasingkan dalam jarak-jarak yang tertentu. Mungkin boleh dikongsikan, mungkin adakah ini juga memberi sedikit impak kepada jalan kerja wartawan dan juga warga media yang lain? Bagi saya tak ada apa sebenarnya yang berbeza, cuma kelihatan kita tak adalah kedudukan pada dulu kalau kita nak rapat-rapat dengan kawan ke apa untuk kita berbincang. Kalau kita tengok sekarang, gap kerusi pun agak jauh, dan dari segi penyusunan tu memang ada, kita nampak jelas daripada segi penjarakan dan sebagainya. Dan kalau kita nak sentuh juga mengenai dengan ruang makanan, kalau kita lihat sekarang ni pun dia lebih tersedia kepada food pack.
Jadi tak ada lagi orang kata section untuk kita nak makan beramai-ramai apa semua dah tersedia kat situ. Tapi daripada segi sudut kesan untuk kita nak membuat liputan tu, bagi saya tak ada masalah lagi. Kalau kita tengok lihat sekarang pun kita masih boleh berkomunikasi daripada telefon dan sebagainya. Kita ada grup, jadi sekali kita berkomunikasi kat dalam tu. Jadi saya lihat tak ada apa-apa masalah untuk melibatkan daripada segi halangan ataupun kekangan, kesukaran untuk kita berkomunikasi. Jadi jalan tugas itu masih lagi boleh dilaksanakan seperti biasa. Baiklah, sesi Balai Rakyat Makmur bersama Kuala Lumpur 2030, kalau dilihat lebih kurang pada jam 3.30 petang tadi, kami membawakan secara langsung lah ucapan Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebelum saya nak bertanyakan kepada Helmi apa mesej dan juga highlight ataupun tumpuan dalam ucapan itu, apakah kita nak mainkan sedikit sedutan ucapan Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin terkait dengan 7 teras dalam kemakmuran bersama ini. Pada masa ini, kesan pandemik COVID-19 terhadap beberapa teras strategik WKB 2030 sedang pun ditangani menerusi inisiatif prihatin dan penjana. Misalnya bagi teras 1 dan 2 WKB, iaitu ekosistem perniagaan dan industri serta aktiviti pertumbuhan ekonomi utama, kerajaan melalui geran khas prihatin PKS Mikro telah menyalurkan bantuan keuangan secara one-off khusus untuk PKS Mikro, meringankan beban keuangan perniagaan yang terjejas akibat wabak COVID-19 ini. Sebanyak 1.63 bilion ringgit telah disalurkan kepada 544,688 PKS Mikro yang layak. Selain itu, sebanyak 9.57 bilion ringgit telah diluluskan kepada 20,769 PKS yang layak di bawah program Special Relief Fund di SRF, dan sebanyak 28.7 juta telah disalurkan kepada 171 PKS yang layak di bawah program Penjana SME Financing ataupun SPF. Hampir 300 permohonan juga telah diterima di bawah inisiatif pembiayaan mudah Bumiputera Mahara dan PUNB yang melibatkan jumlah pembiayaan sebanyak 173.6 juta ringgit. Bagi teras 3 dan 4, iaitu modal insan dan pasaran buruh dan pampasan pekerja, antara inisiatif utama ialah program subsidi upah. Sebanyak 10.4 bilion ringgit subsidi upah telah pun diluluskan yang memanfaatkan lebih 2.6 juta pekerja dan lebih 321,000 majikan. Dan di bawah program kemahiran dan peningkatan kemahiran, sebanyak 500 juta ringgit telah pun disalurkan kepada 8 agensi. Dan bagi teras 5 dan 7, iaitu kesejahteraan sosial dan modal sosial pula, kerajaan telah pun menyalurkan sebanyak 11.1 bilion ringgit wang tunai. 11.1 bilion ringgit wang tunai. Tak tepuk tangan pun tak apa. Posyok dan tawaduk nampaknya. Banyak duit tu. Kepada 10.6 juta penerima. Boleh tepuk sekali lagi. Yang ini adalah di bawah inisiatif Bantuan Prihatin Nasional dan menerusi bantuan sosial bagi golongan mudah terjejas sejumlah 61.7 juta telah disalurkan kepada 205,000 penerima yang merangkumi kumpulan OKU, Ibu Tunggal dan kumpulan sukarelawan khidmat bantu di rumah. Apa yang anda saksikan dan dengarkan sebentar tadi itu adalah ucapan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia, yang mana mengatakan antaranya pelaksanaan rangkaian inisiatif Wawasan Kemakmuran Bersama WKB 2030 yang diperkenalkan kerajaan sebelum ini berkemungkinan perlu diteliti semula dengan ambil kira apa yang kita sebut tentang pandemik COVID-19 impaknya. Hasimi, Helmi, mungkin Helmi boleh kongsikanlah selain daripada inisiatif yang disebut tadi, ada kalau boleh kita fahamkan apa yang
diucapkan oleh Tan Sri Muhyiddin. Apa lagi platform yang disediakan oleh kerajaan dalam membantu dalam selaras di bawah agenda wawasan kemakmuran bersama ini? Okey, baik. Kita lihat WKB 2030 ini memang tidak lain tidak bukan, ia lebih memang menumpukan kepada ekonomi, terutamanya isu jurang ekonomi itu sendiri daripada kalangan penduduk luar bandar maupun yang di luar bandar. Jadi apa yang saya lihat, kalau kat sini kita lihat inisiatifnya, dia amat mendekati dengan rakyat. Jadi ia bukan sekadar satu dasar yang dibentuk oleh kerajaan, tapi juga kalau kita lihat juga sebentar tadi Perdana Menteri ada menyarankan rakyat daripada rakyat sendiri tentang apa lagi yang mereka inginkan, apa lagi daripada segi aspek cadangan dan juga perkara yang perlu ditambah baik, yang perlu yang dikongsikan kepada kerajaan agar perkara itu dapat dibuatkan sebagai satu dasar oleh kerajaan. Jadi saya lihat kat sini penglibatan tu ada di kedua belah pihak. Ia tidak hanya melibatkan keputusan daripada kerajaan sendiri. Baiklah, sebenarnya banyak lagi saya nak minta Helmi kongsikan dan pastinya laporan berita ini akan kami bawakan dalam buletin Awani selepas ini dan pastinya di awani745.com. Kalau anda sempat ke awani.com, ada Helmi ada tuliskan sedikitlah tentang kerajaan komited untuk mengukuhkan usaha pelaksanaan WKB 2030. Untuk berita dan juga artikel lanjut anda terus ke astrawani.com untuk bacaan lanjut. Saya kira itu setakat ini sahaja. Terima kasih kepada Helmi atas perkongsian liputan pada hari ini. Saya Fauzian, kita jumpa lagi.